Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri bermula lusa hari Khamis. Pusat membeli belah menjadi tumpuan bagi membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Pada menjunjung titah perkenan Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri lusa 11 April 2024. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Syawal disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang di-Pertuan Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Syawal 1445 Hijriah bersamaan tahun 2024 Masihi di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Khamis 1 Syawal 1445 Hijriah bersamaan 11 April tahun 2024 Masihi. Dimaklumkan juga kepada sekalian umat Islam di negara ini bahawa sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara pada hari tersebut bermula pada jam 7.30 pagi. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Syawal tahun 1445 Hijrah terdiri daripada Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri, bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan. Rombongan tidak berhasil melihat anak bulan Syawal. Rombongan berada di Menara DST, Ibu Pejabat Bangunan DST, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara dan Bukit Agok Jurudong di daerah Brunei dan Muara, Bukit Ambuk daerah Tutong dan Bukit Lumut daerah Plaid. Sementara itu, acara keugamaan bagi menunggu hasil rukyah awal bulan Syawal 1445 Hijrah diadakan lewat petang tadi. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bersidang selepas mengadakan penglihatan anak bulan Syawal. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Terdahulu diadakan persembahan membaca Al-Quran, bacaan tahlil dan doa arwah diikuti dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah.
Beberapa buah syarikat di negara ini menyerahkan zakat perniagaan dan zakat wang simpanan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bulan Ramadan sering dikaitkan dengan kewajipan membayar zakat sama ada zakat fitrah mahupun zakat harta. Sehubungan itu, hari ini diadakan majlis penyerahan zakat perniagaan dan zakat wang simpanan dari beberapa buah syarikat. Kesemua zakat diserahkan kepada Yang Berhormat Pehin Udana Hatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei menyerahkan zakat wang simpanan pelanggan berjumlah RM4,139,431.89 diserahkan oleh Yang Berhormat Pehin Dato' Lala Raja, Meja Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei. Zakat perniagaan Kotiba berjumlah lebih RM56,000 dan zakat perniagaan syarikat Al-Bukhari Sendirian Berhad berjumlah lebih RM25,000. Masing-masing diserahkan oleh Awang Haji Matasan bin Haji Bongsu, pengurusi Lembaga Pengarah Kotiba, dan Taimur Alam, penolong pengurus syarikat Al-Bukhari Sendirian Berhad. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China pagi tadi mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis tahlil diadakan di Kubah Makam Diraja. Rombongan Cina diketuai oleh Dato' Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Cina. Juga hadir ahli-ahli Lembaga Pengarah Cina, pengurusan kanan Cina serta pegawai-pegawai dan kaki tangan Cina. Dalam usaha untuk memupuk budaya membaca dan menggalakkan masyarakat yang beragama Islam di negara ini untuk membaca Al-Quran, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian perpustakaan mengadakan program 60 minit bersama Al-Quran sempena sambutan Nuzul Al-Quran dan Hari Buku Sedunia di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas dan secara maya. Hadir Dr. Dayang Siti Nurkhalbi binti Haji Wahsalfilah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program diserikan dengan bacaan selawat tafrijiah dan Saidul Istighfar yang dipimpin oleh pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah serta ceramah Al-Quran sebagai penawar hati. Majlis Perundingan Kampung Tanjung Nangka lewat petang kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Syarikat Kerjasama Kampung Tanjung Nangka Sate Naga, Kampung Tanjung Nangka. 55 orang menyertai Majlis Khatam Al-Quran yang terdiri daripada para penduduk Kampung Tanjung Nangka. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada anak yatim dan keluarga memerlukan yang disempurnakan oleh Dato' Paduka Haji Puasa bin Orang Kaya Seri Pahlawan Tudin, Pengerusi Sate Naga, turut menerima sumbangan 2 warga emas berumur 105 tahun dan 98 tahun.
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan melancarkan Direktori Produk Pelancongan dalam talian pertamanya yang mengongsikan aktiviti pelancongan, produk dan perkhidmatan berkaitan bagi keempat-empat daerah. Majlis berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Pelancaran Direktori Produk Pelancongan dalam talian Brunei www.explorebrunei.gov.pn disempurnakan oleh Daeng Hajah Dahliana binti Haji Ali Akbar, pemangku setiausaha tetap di Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Dayang Saninah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah Jabatan Kemajuan Pelancongan, dalam ucapannya menekankan direktori tersebut diharap dapat memberi manfaat kepada perniagaan berkaitan pelancongan dalam meningkatkan tawaran, pemasaran dan membantu ejen atau pengendali pelancongan dalam memberikan pakej pelancongan yang lebih menarik. Direktori berkenaan termasuk 300 aktiviti pelancongan, produk dan perkhidmatan berkaitan. Sudah menjadi trend apabila menjelang 1 Syawal, orang ramai membuat persiapan akhir dengan membeli belah pada saat-saat akhir. Keadaan itu menyebabkan suasana sibuk di pusat-pusat membeli belah serta kesesakan di beberapa batang jalan raya. Tinjauan RTB di beberapa gedung perniagaan, pusat membeli belah dan kedai-kedai runcit dipenuhi orang ramai pada petang tadi dan dijangka bertambah sesak selepas waktu berbuka bagi mereka yang ingin membeli kelengkapan Aidilfitri pada saat-saat akhir. Para peniaga juga menawarkan pelbagai promosi menarik dan potongan harga yang berpatutan. Laluan menuju ke pusat-pusat perniagaan pula mengalami kesesakan yang jarang berlaku pada hari biasa. Keadaan ini setentunya menguji kesabaran para pengguna jalan raya. Dalam kemeriahan menyambut Lebaran, semua keperluan tidak semestinya baharu. Dalam erti kata lain, sambutlah Hari Raya mengikut kemampuan dan bersederhana sebagai tanda syukur. Stesen-stesen minyak juga menjadi tumpuan orang ramai dengan deretan kereta yang panjang untuk mendapatkan bekalan minyak. Semasa Hari Raya pertama, beberapa stesen minyak masih beroperasi di keempat-empat daerah. Empat puluh keluarga di daerah Brunei dan Muara menyertai edisi ke-8 inisiatif tahunan Bank Baiduri Let's Give Back This Ramadan. Dikenal pasti melalui Majlis Kesejahteraan Orang Berlainan Keupayaan MKOKU, keluarga-keluarga terpilih tersebut berpeluang untuk membeli belah barang dan keperluan rumah sebagai persiapan Hari Raya di pasaraya tempatan. Program diteruskan dengan majlis bersungkai. Pasukan Polis Diraja Brunei mengingatkan orang ramai untuk sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan negara ini. Saranan itu dikongsikan selepas satu aktiviti menangkap ikan dikesan di zon keselamatan pelantar minyak semasa operasi sepadu yang tertumpu di kawasan pelantar-pelantar minyak di negara ini. Semasa operasi, sebuah perahu beserta 5 orang tempatan ditahan dan dibawa ke Polis Marin untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 132-6 Peraturan Perkapalan Pedagang 2002 memasuki zon keselamatan pelantar minyak. Sabit kesalahan boleh dijatuhi hukuman denda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali.
Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI mengeluarkan kompaun kepada seorang individu yang berkelayakan dan 2 buah syarikat pembina atas beberapa kesalahan di bawah Akta Kawalan Bangunan Penggal 256. Arkitek Zaki Ibrahim dikenakan kompaun sebanyak RM4,500 atas kesalahan melaksanakan permohonan kebenaran kemajuan dengan tidak mengikut plan yang diluluskan bagi kemajuan tambahan dan ubah suai untuk restoran di Kampung Beribi. Kesalahan dengan merujuk di bawah peruntukan Seksyen 13 Duties of Qualified Person iaitu Seksyen 13-10-B Akta Kawalan Bangunan Penggal 256. Fajar Alam Sendirian Berhad sebagai syarikat pembina yang dilantik juga dikenakan kompaun sebanyak RM4,500 atas kesalahan melaksanakan kerja-kerja kemajuan tanpa tidak mengikut plan yang diluluskan iaitu dengan merujuk di bawah peruntukan Seksyen 15 Duties of Builders iaitu Seksyen 15-5 Akta Kawalan Bangunan Penggal 256. Juga dikenakan denda kompaun syarikat pembina DigiWave Contractor and Development sebanyak RM5,000 atas kesalahan melaksanakan aktiviti pembinaan tanpa lesen pendaftaran yang sah iaitu di bawah Seksyen 43-3 Akta Kawalan Bangunan Penggal 256 bagi kerja-kerja tambahan dan ubah suai ke atas sebuah rumah 2 tingkat di Kampung Sungai Hancing, Mukim Berakas. Orang ramai yang berhasrat untuk membina kemajuan bangunan adalah diperingatkan untuk sentiasa memastikan melantik syarikat pembina yang mempunyai lesen pendaftaran pembina yang sah sepanjang pembinaan dan memastikan penerimaan kesiapan kemajuan bangunan dari qualified person dan pembina adalah mengikut plan kemajuan yang telah diluluskan. Pengusaha bangku diingatkan mempamerkan tanda harga barangan yang dijual di pasar dan tamu dengan jelas dan betul bagi membolehkan pengguna untuk membuat perbandingan harga dan seterusnya membuat pembelian yang bermaklumat. Peringatan itu dikeluarkan semasa pemeriksaan ke atas Pasar Tani Selayun, Pasar Jerudong, Pasar Gadong dan Tamu Kianggih pada baru-baru ini yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Semasa pemeriksaan mendapati lebih 90 pengusaha bangku di pasar-pasar dan tamu tidak mempamerkan tanda harga dan sebilangan pengusaha mempamerkan tanda harga pada sebahagian barangan yang dijual sahaja. Dalam hal tersebut, pengusaha bangku diberi amaran untuk sentiasa mematuhi perintah paparan tanda harga dengan mempamerkan tanda harga yang jelas dan betul. Kegagalan mematuhi perintah paparan tanda harga boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Bagi kesalahan berulang boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 dan penjara 5 tahun oleh Mahkamah di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142.